Januari yang lalu kita dah pun bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Zibit Liu, dan bulan lalu kita dah pun bersama-sama dengan Ustazah Fatimah Syarha. Bulan ini siapa pula yang bakal bersama-sama dengan kita, insyaAllah. Anda boleh ikuti seperti biasa Remaja IKIM FM bersiaran setiap hari Selasa 10 malam hingga 11 malam, kurang lebih sejam, insyaAllah berkongsi inspirasi dan juga memberi ekspresi untuk anda, sama-sama berkongsi apa juga pandangan anda bersama-sama kami dalam Remaja IKIM FM setiap Selasa. Dan pada malam ini insyaAllah topik bicara kita, kalau rakan-rakan yang dah pun bersama-sama kami di Facebook ikim.fm, terima kasih banyak untuk anda dah pun anda saksikan. Topiknya insyaAllah kita akan berbicara berkenaan dengan indahnya hidup berbakti. Sejauh mana kita selama hayat kita, macam saya dah 26 tahun, sejauh mana selama 26 tahun tu telah pun saya berbakti kepada individu yang berada di sekeliling kita, telah pun berbakti kepada agama, negara, bangsa. InsyaAllah sama-sama kita muhasabah kembali diri kita sejauh mana telah pun kita melaksanakan segala mungkin amanah yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan pada malam ini kami bawakan kepada anda Saudara Suhail Muhammad Kamarudin, tidak asing lagi di Remaja IKIM FM, insyaAllah dapat bersama dengan kita pada malam ini untuk berkongsi berkenaan dengan topiknya indahnya hidup berbakti. Beliau merupakan Presiden Malaysia Gold Award Association dan merupakan penerima anugerah belia antarabangsa di London baru-baru ini ya. Suhail, Assalamualaikum Suhail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Setelah sekian lama tidak bersama-sama untuk ikuti Remaja IKIM FM bersama dengan Suhail, malam ini dapat bersama sekali lagi untuk kita berbicara topiknya indahnya hidup berbakti. Dan dalam pada masa sekarang ini yang mana kita difahamkan dengan beberapa isu yang melanda perairan Sabah di rakan-rakan kita di Sabah, dan kita tidak kesampingkan berkenaan dengan perkara ini, dan saya menyeru anda dan juga saya sendiri untuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apa yang terjadi ini menjadi iktibar untuk kita, dan sama-samalah kita berdoa semoga ruh mereka yang menjadi mangsa pada kekejaman ini, sama-samalah kita berdoa semoga mereka ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, dan semoga rakan-rakan kita yang berjuang di perairan Sabah sana insyaAllah semoga diselamatkan dan diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan malam ini topik bicaranya indahnya hidup berbakti, dan apa juga pandangan anda secara peribadi ataupun soalan yang anda ingin ajukan berkenaan dengan indahnya hidup berbakti ini. Mungkin rakan-rakan remaja, selama usia anda sebagai seorang remaja, mungkin anda keliru apa yang perlu anda lakukan untuk anda berbakti kepada diri anda, kepada agama, bangsa dan juga negara. Kongsikan pandangan dan juga soalan anda seperti biasa di Facebook kami, facebook.com/ikim.fm. Interaksi juga saya alu-alukan untuk anda boleh menghubungi saya. Talian kami 0362051500. Di SMS juga saya terima pandangan anda. Hantarkan SMS, typekan IKIM, jarakkan ucapan, hantarkan ke 39111. Pandangan anda kami raikan seketika nanti, insyaAllah. Memula pertemuan untuk Remaja IKIM FM malam ini, mungkin ada Suhail nak perkatakan berkenaan dengan topik indahnya hidup berbakti ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Baik, pertama sekali terima kasih banyak kepada DJ Faiz dan IKIM atas jemputan kali ini. InsyaAllah kita akan bincang tentang soal indahnya hidup berbakti. Ayat yang saya bacakan tadi adalah daripada surah Al-Mulk, yang maksudnya kerajaan, maksudnya government. Ya, Allah SWT sebut pada ayat kedua bagaimana Allah ciptakan, bahawa diciptakan kematian dan kehidupan ini liyabluwakum, adalah untuk uji kamu, ayyukum, di kalangan kamu, ahsanu amala, siapa yang paling baik amal dalam hidupnya. Dan kita pun tahu Allah SWT sebut, kita biasa dengar daripada ustaz-ustaz yang sebut, Allah SWT sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia lain melainkan tidak untuk kita ni beribadah kepada Allah SWT. Beribadah dan melakukan perkara yang baik ini adalah salah satu bahasa yang kita pakai, ialah kita berbakti. Memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan kebaikan kepada alam semesta, dan apatah lagi kita berbakti kepada agama. Manusia ini dikenali kerana baktinya. Sebab itu ada satu patah disebut, hiduplah untuk berbakti. Kerana orang yang berbakti akan terus hidup namanya walaupun mati. Cuma saya tambah tukar sikit, hiduplah untuk berbakti kerana orang yang berbakti akan terus hidup amalannya
walaupun mati. Sebab itu apabila orang mati, kita ni Nabi SAW sebut iza tabni Adam, kan, apabila mati seseorang anak Adam tu terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Doa anak yang soleh, sedekah jariah dan juga ilmu yang bermanfaat. Jadi apa sahaja anak tu takkan jadi soleh kalau kita tak berikan kebaktian, kita nak didik mereka jadi orang baik. Dan kita takkan boleh nak memberikan sedekah jariah kalau kita ni tidak bersifat orang yang suka berbakti. Dan juga kita ni kalau jenis orang tak suka berbakti pada diri sendiri, tak suka berbakti, mana mungkin kita nak kongsi ilmu kepada orang lain. Jadi pada hari ini hidup kita ni indah kalau sekiranya kita hidup untuk berbakti kepada agama, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara, kepada dunia dan alam semesta seluruhnya. Sebab Nabi SAW itu pun juga diutus, baginda Nabi SAW itu diutuskan sesuai dengan firman Allah SWT. Allah SWT sebut, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidak aku utuskan kamu, wahai Muhammad, illa rahmatan, kecuali untuk menjadi rahmat dan kebaikan kepada alam seluruhnya, alam semesta seluruhnya, manusianya, seluruh dunia ini. Nabi diutuskan untuk jaga alam ini, seisinya dengan manusianya sekali. Jadi berbakti ini adalah sebenarnya satu tanggungjawab kita yang tak boleh tidak, mesti kita kena buat. Dia tak ada, bukan satu pilihan, dia mesti kena buat. Hidup kita mesti kena berbakti pada agama. Hidup kita mesti berbakti pada kedua ibu bapa. Kalau kita tak berbakti, apa lagi kita buat? Mesti benda yang tidak berfaedah. Sebab perkataan berbakti ini adalah perkataan yang menunjukkan kita memberikan kebaikan. Tak ada orang sebut berbakti ni kita buat benda jahat pada orang lain, kita bayar berbakti. Itu sikit lah. Itu dia, terima kasih pada Suhail pada malam ini untuk berkongsi apa juga pandangan berkenaan dengan indahnya hidup berbakti. Dan saya percaya Suhail merupakan seorang individu yang suka dan gemar dengan aktiviti-aktiviti sukarela, insyaAllah. Mungkin ada juga pandangan dan juga soalan anda berkenaan dengan aktiviti kesukarelaan dan sebagainya untuk sama-sama berkongsi pada malam ini. Saya alu-alukan untuk sama-sama anda berinteraksi bersama kami. Talian kami dibuka 0362051500 ataupun anda juga boleh sama-sama sumbangkan pandangan anda di Facebook kami di facebook.com/ikim.fm, juga berinteraksi bersama-sama di SMS. Typekan IKIM, jarakkan soalan ataupun pandangan anda, hantarkannya ke 39111. Kita bersama dengan pandangan dan juga soalan rakan-rakan kita di Facebook IKIM.fm untuk sama-sama kita berkongsi pada malam ini. Ada sedikit persoalan daripada rakan kita. Sebelum tu ada pandangan. Kata Muhammad Hafiz Huzazi, katanya, salam, hidup kita akan lebih manis dan indah bukan sebab berapa banyak kita miliki, tapi berapa banyak kita berbakti dan berkongsi nikmat. InsyaAllah barang siapa yang berkongsi nikmatnya tu, berkongsi kegembiraan, berkongsi dan kita bersyukur atas apa yang kita miliki, sesungguhnya tak pernah pun berkurang apa yang kita miliki tu, nescaya akan ditambah lagi. Dan daripada Jack Sylvain, soalannya, sebagai remaja, apakah sumbangan terbesar yang boleh kita lakukan demi agama, negara dan bangsa? Begitu besar semangat Jack, semoga terus bersemangat untuk melakukan seberapa banyak sumbang bakti anda kepada agama, bangsa dan juga negara. Mungkin boleh menjawab persoalan daripada Jack pada malam ini. Baik, Alhamdulillah. Cantik soalan. Apa sumbangan kita boleh bagi sebagai seorang remaja kepada agama kita, kepada bangsa, kepada negara, kepada dunia? Satu kelebihan Allah SWT bagi pada seorang remaja ataupun orang muda ini ialah tenaga. Tenaga dia, idea dia, satu idealistik. Sentiasa satu idea baru. Sentiasa nak mencuba benda yang baru. Sentiasa untuk buat benda yang dia tak pernah buat sebelum ni. Jadi, baik, sebelum itu, apa yang sebelum saya nak mula ni, saya nak sebut sikit cabaran yang saya jumpa dengan remaja kita. Apabila dia nak buat baik, dia hadapi satu cabaran. Apabila nak buat benda baik saja, kadang-kadang bukan semua orang menyokong keliling kelalangnya. Nak tolong orang, nak belajar dalam kelas, nak berbakti pada guru, nak berbakti pada ibu bapa, tapi kawan-kawan perlekehkan. Nak berbakti kepada masyarakat, kawan-kawan perlekehkan. Oh, tak payahlah puyuh sangat, tak payahlah bajet sangat, macam bagus sangat. Akhirnya kita kalah sebab kita berhenti buat perkara baik, nak berbakti sebab kita terlalu sibuk dengan apa orang kata. Jadi asas sebelum kita berbakti ialah, pertama sekali kita kena jelas dan faham bahawa
kita berbakti bukan kerana siapa, Saya. tetapi kerana ini perintah Allah untuk kita jadi orang baik. Itu pertama asasnya. Walau orang puji, walaupun orang tak puji, orang hina kita, orang cerca kita, orang pelekeh, orang ejek kita, tapi kita berbakti sebab Allah perintah. Itu pertama. Kedua, apa yang kita boleh sumbangkan pada agama kita terlalu banyak. Antaranya ialah pertama, kita baiki diri kita sendiri. Selain daripada kita baiki diri kita sendiri, kita ajak kawan-kawan kita ni untuk jadi orang baik. Macam mana kita nak jadikan diri kita ni asbab untuk jadi orang lain masuk dapat hidayah. Macam mana kita nak jadikan diri kita ni sebab kenapa orang lain dapat kebaikan. Macam mana kita nak jadikan diri kita ni sebab orang yang tak pernah semayang boleh semayang kerana diri kita. Kerana perangai kita, kerana dakwah bilhal kita, dengan perbuatan kita. Macam mana nak jadikan orang yang mungkin dulu perangainya buruk, tetapi jadi orang yang baik, akhlak yang baik sebab kerana akhlak kita. Itu antara sumbangan terbesar bagaimana untuk kita mempengaruhi rakan-rakan kita untuk jadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu bakti terbesar. Maknanya kalau kawan kita ni malas nak belajar agama, malas nak semayang, kita ajak mereka ni untuk salat sama dengan kita, sebenarnya satu bakti yang besar pada agama. Selain daripada kita ajak lebih luas, mungkin dakwah yang lebih luas, tapi dakwah sekitar kita itu juga akan mempengaruhi dan membentuk diri kita dan akan membentuk rakan-rakan lain sebab kita ni semua akan bergerak ke alam dewasa. Dan kita akan punya tanggungjawab dalam kerjaya, dalam keluarga. Maka bakti kita di peringkat awal sebagai remaja dalam hal perkataan agama ni, pertama sekali ialah macam mana kita nak gunakan perkataan. Sering kita dengar ya, Faiz, orang kata pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya ni tak salah kalau kita jadikan dalam bentuk positif. Kalau sekiranya pengaruh rakan sebaya ni kita bentuk dalam suasana yang orang lain sebelum ni tak suka buat kerja baik, nak bantu orang lain, nak bantu negara ni. Contohnya, orang tak suka sebelum ni orang tak berapa minat nak pergi buat khidmat masyarakat, contoh. Kan, nak tolong orang tua, nak pergi rumah anak yatim, nak pergi, macam Faiz pernah buat, pergi ke zoo dan sebagainya kan. Bantu bersihkan badan binatang, bagi makan binatang. Semua ini orang tak suka. Tapi sebab kita bawa orang lain sehingga kan orang minat untuk buat benda baik. Sentiasa berfikir macam mana aku boleh sumbang pada negara. Sentiasa berfikir macam mana aku boleh bantu orang lain. Sentiasa berfikir macam mana aku boleh sebarkan agama ini. Maka apabila kita buat perkara yang seperti ini, itulah bakti kita. Bakti yang kita boleh lakukan ialah macam mana kita nak menjadi sebab suatu inspirasi kepada orang lain untuk jadi baik, untuk jadi lebih baik daripada sebelumnya. Maka itu adalah kehendak agama. Tak susah kehendak agama ni. Kalau dia tu orang yang tak baik sebelum ni jadi baik, maka itu kehendak agama. Manusia, agama dibawa untuk selamatkan manusia yang dulunya suka minum arak, dulunya jahiliah, kembali kepada satu disebut alam yang indah, disebut penuh cahaya, penuh hidayah daripada Allah SWT. Itu dia. Terima kasih. Semoga menjawab persoalan daripada rakan kita Jack Sylvain malam ini. Apa juga pandangan anda seperti rakan kita boleh berkongsi sama ada di Facebook kami, facebook.com/ikim.fm malam ini. Saya nak raikan juga talian rakan-rakan kita 0362051500. Apa juga persoalan boleh kongsikan bersama kami. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian saya malam ini? Saya Fadil. Cik Fadil dari mana? Dari Brickfield. Dari Brickfield. Dari Brickfield. Silakan Cik Fadil. Okey, saya dengan saudara Suhail. Assalamualaikum saudara Suhail. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya ada satu soalan. Adakah kita dikira berbakti kepada, memang kita berbakti kepada masyarakat apa semua kan? Tapi dalam masa yang sama bila kita telah menjadi orang yang dikenali tapi kita merupakan sahabat lama kita yang sama-sama susah sama kita, tapi bila dia dah berjaya dia merupakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia orang kata ni kacang lupakan kulit ya. Okey. Dan mungkin nak menjawab persoalan daripada Encik Fadil, silakan Suhail. Baik saudara Fadil, berkaitan dengan soal berbakti ni adalah soal perkara yang mungkin agak beza dengan soal kita lupa dengan kawan. Jadi tak apa. Maksudnya dulunya dia ni orang yang tak berapa baik, tapi lepas dia jadi baik dan dia orang kenal dia, orang hormat dia, orang suka dia, tapi dilupakan kawan-kawannya. Jadi sebab itu saya kata pertama sekali ialah asasnya kenapa kita buat perkara tersebut.
Sebab itu Nabi SAW sebut, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Allah tak tengok kepada suwarikum, penampilan mereka, wa amwalikum, dan harta mereka. Walakin Allah yanzuru ila kulubikum, tapi Allah tengok kepada hati mereka, wa a'malikum, dan amalan mereka. Kalau mereka buat banyak benda baik tapi hatinya tidak ikhlas, buat banyak benda baik tapi hati mengharapkan orang lain puji dan bagi penghargaan, dan marah kalau orang tak hargai, dan lupakan kawan sebab kawan tu tak hargai dia, tak hormat dia, tak suka pada dia, tak puji dia, maka akhirnya kita tak akan dapat apa. Sebab itu Allah SWT sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 94. Apa Allah SWT sebut? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah berfirman, "Faman ya'mal minas salihat wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun." Allah SWT sebut apa maksud dia? Barang siapa mengerjakan kebaikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari dan disisiakan, dan sungguh kamilah yang mencatat untuknya. Maknanya kalau itu Allah SWT sebut, siapa yang beramal dia buat kebaikan. Tapi Allah sambung lagi, dan kemudian dia beriman. Maknanya kalau dia buat kebaikan, semua orang buat kebaikan. Orang Cina, orang yang bukan Muslim buat kebaikan. Tapi kalau mereka tidak beriman, maka tak ada nilai di sisi Allah SWT. Begitu juga kita sebagai seorang Islam pun, kita jadi orang yang, orang kata apa, kita buat benda yang baik tapi kita tidak beriman. Kita buat benda baik, kita buat hablum minan nas, kita bagus. Maknanya kita tolong orang, kita tolong alam sekitar, tanam pokok, jaga alam sekitar, jaga manusia, jaga hubungan. Hablum minan nas, kita cemerlang. Tapi hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Sebab sibuk nak bantu orang, akhirnya kita ni lupa salat. Sebab sibuk nak tolong alam sekitar ni, akhirnya kita lupa untuk sembahyang. Kita lupa untuk buat apa yang diperintahkan Allah SWT. Maka perkara ini akhirnya Allah takkan kira satu patah pun, bahkan menjadi asbab pula kerana apa kita akan disiksa oleh Allah SWT. Jadi jangan sampai kita ni buat benda baik, sampaikan kita berbakti sampai kita lupa tanggungjawab kita pada Allah SWT. Dan juga satu pesanan kepada mungkin Saudara Fadil sebut tadi ialah berkaitan dengan mungkin sahabatnya begini. Allah SWT firmankan pada orang Yahudi. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri. Kamu suruh orang buat benda baik. Wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupa pada diri kamu sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, tapi kamu baca kitab, tahu benda ni salah baik. Afala ta'qilun, kenapa kamu tidak menggunakan akal kamu? Jadi orang seperti ini Allah SWT sebut dalam surah As-Saff, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat. Kabura maktan indallahi an taqulu nama la taf'alun, sesungguhnya seksa dan azab yang pedih bagi orang yang pandai cakap benda tersebut. Dia suruh orang buat benda baik, dia pandai cakap. La taf'alun, tapi dia tak buat benda tu. Jadi nak suruh orang buat benda baik, dia selalu cakap, suruh dia, tapi dia tak buat. Akhirnya Allah bagi siksaan yang pedih. Kabura maktan indallah, satu siksaan yang azab pedih, yang pedih, berat bagi orang yang di sisi Allah, bagi orang yang antaqulu nama la taf'alun. Jadi kena ingat, mungkin kawan-kawan kita ni ada yang pandai suruh kita buat benda baik. Kau mesti jadi berbakti pada ibu bapa, berbakti pada guru, berbakti, tapi sendiri tak buat. Ini bahaya. Sebab lebih dahulu kita dahulukan diri kita dan kita ajak orang, insya-Allah. Ini bakti kita yang besar. Itu dia. Terima kasih. Semoga menjawab persoalan daripada Encik Fadil. Dan rakan-rakan yang lain, saya nantikan panggilan anda sekejap sahaja lagi. InsyaAllah kita akan berehat seketika. Remaja akan kembali selepas ini untuk topik bicara indahnya hidup berbakti. Jangan lupa singgah ke laman Facebook kami untuk tinggalkan apa juga soalan anda berkenaan bersama kami. Dan terima kasih untuk rakan-rakan yang bersama hanya di IKIM FM malam ini. Untuk rakan-rakan yang berada di luar negara, pantau siaran kami menerusi siaran dalam talian di www.ikimfm.my saat ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan untuk anda.
anda. Kita bersama dalam Remaja IKIM FM. Apa juga soalan yang ingin anda kongsikan berkenaan dengan topik kita, indahnya hidup berbakti. Rakan-rakan remaja malam ini mungkin ada sebarang kemusykilan berkenaan dengan bagaimana ingin berbakti kepada kedua ibu bapa, kepada agama, kepada negara. Dan boleh anda ajukan persoalan anda. Seperti biasa, kami buka ruang interaksi bersama-sama di Facebook kami, facebook.com/ikim.fm. Sekarang juga anda boleh menghubungi kami, talian kami 0362051500, ataupun anda juga boleh kirimkan SMS, typekan IKIM, jarakkan pandangan dan juga soalan anda, hantarkannya ke 39111. Okey, dan malam ini kita bersama-sama dengan soalan daripada rakan-rakan kita di Facebook. Saya mulakan dengan okey, sebelum kita bersama dengan rakan kita di Facebook, kita ambil pemanggil dulu waktu ini. 0362051500. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di talian? Ni saya Azmi Abdul Aziz. Azmi dari mana? Saya daripada Gombak. Silakan Azmi. Sebab saya tadi ada dengar Ustaz cakap berkenaan dengan orang yang berbuat baik tapi dia tak buat, kan? Saya rasa saya berpendapat bahawa dia buat itu tanpa pengetahuan, tapi selalunya benda tu ditujukan kepada orang yang berpengetahuan. Macam tok guru, macam ustaz. Dan sepatutnya dia yang berpengetahuan. Kalau dia tak buat tu, saya rasa yang mana yang tanpa tak ada pengetahuan tapi dia mengajak orang buat kebaikan, saya rasa ada juga baik dia. Walaupun dia tak buat tapi dia tanpa pengetahuan, maka seksa atas dia pun pastilah daripada Allah SWT. Saya rasa begitulah. Okey, terima kasih Cik Azmi. Terima kasih banyak atas pandangannya. Sama. Assalamualaikum. Itulah Cik Azmi daripada Gombak. Anda yang lain mempunyai pandangan anda ataupun mempunyai sebarang pertanyaan, boleh ajukan bersama-sama kami, talian kami 0362051500. Malam ni rakan-rakan remaja Abang Faiz juga boleh anda ajukan sebarang soalan berkenaan dengan indahnya hidup berbakti. Sejauh mana kita berada atas muka bumi Allah ini, sama-samalah untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selebihnya untuk kita memberi sebanyak-banyaknya apa yang telah pun kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbakti bersama dengan individu lain, insan-insan lain di sekeliling kita. Dan kita bersama dengan rakan-rakan kita di Facebook daripada Fairuz Asma, katanya masyarakat memainkan peranan penting dalam mendidik akhlak remaja. Apakah tanggungjawab masyarakat sekeliling untuk membantu menarik minat anak remaja dalam berbakti kepada masyarakat dan merasai indahnya berbakti? Ini berkenaan dengan peranan masyarakat. Bagaimana masyarakat boleh memainkan peranannya untuk sama-sama mengajak anak-anak muda ini untuk minat dan juga cenderung kepada berbakti ini. Itu dia. Baik, Alhamdulillah. Satu soalan yang cukup menarik sebenarnya. Berbakti ataupun buat benda baik ini adalah merupakan tanggungjawab semua orang. Dan dia mestilah bermula daripada ibu bapa itu sendiri untuk menggalakkan anak-anaknya untuk buat perkara yang baik. Jadi apabila di rumah sentiasa meminta anak-anak ini melakukan kebaikan bukan sebab kerana itu semata-mata arahan ataupun suruhan. Tapi beritahu kepada mereka bahawa menolong ibu bapa, membantu ibu bapa, meringankan beban ibu bapa, meringankan beban orang lain ini adalah merupakan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia. Dan sebenarnya tanggungjawab untuk kita berbakti, memberikan kebaikan kepada orang lain sejak daripada kita lahir lagi. Sebenarnya kita dah pun berbakti. Kita dah berbakti dengan cara macam mana? Kita memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita, memberikan kebahagiaan kepada ibu dan bapa. Itu juga bakti. Sebab itu sedekah, itu salah satu sedekah ialah kita memberikan senyuman. Orang yang rasa gundah, orang yang rasa sedih mungkin, tapi dengan asbab kita bagi senyuman kepada mereka, mungkin rasa sedih dan gundah tersebut hilang kerana manisnya senyuman kita. Jadi macam mana masyarakat boleh mainkan peranan ialah dengan cara mewujudkan satu suasana yang mana melibatkan macam contoh kerja berkaitan dengan gotong royong. Masyarakat yang berkaitan mungkin dari segi sudut kerja ini mengajak orang lain untuk buat perkara yang sama. Contoh masjid, contoh penduduk JKK kampung dan sebagainya. Boleh mewujudkan aktiviti-aktiviti, program-program yang melibatkan anak-anak muda ini, anak-anak muda ataupun remaja ini untuk lakukan perkara tersebut. Orang muda ataupun remaja, mereka sukakan diberikan kepercayaan. Mereka kan sukakan penghargaan. Mereka sukakan pujian. Sebab itu kita buat satu kajian. Daripada 12.5 juta
belia dekat dalam Malaysia ini, dan juga 4.5 juta remaja dekat dalam Malaysia ini, yang terlibat dengan mak rempit tak sampai 5,000 orang. Tapi dituduh seolah-olah semua remajanya jahat belaka. Ataupun kadang-kadang kita dengar seolah-olah belia dan remaja ini tak ada harapan lagi untuk jadi orang baik. Jadi itu mungkin antara kelemahan kita dalam masyarakat ialah kita sukar untuk menghargai dan berterima kasih kepada remaja-remaja yang sentiasa buat kebaikan. Itu salah satu galakan yang terbesar dalam masyarakat, ialah bagaimana untuk kita menghargai mereka yang memberikan sumbangan, memberikan kebaikan. Sebab itu kalau kita lihat bermula pada rumah. Mak dan ayah bila anak-anak buat salah, mereka boleh bebelkan anak, marah anak 1 jam. Tapi apabila anak buat kebaikan, pernah tak 1 minit kita ceritakan kebaikan mereka dan berikan pujian, berikan penghargaan dan ucapkan terima kasih dan katakan bahawa ini adalah kerja yang Allah SWT suka dan ini adalah kerja yang Nabi SAW suka. Jadi bila kita berikan bahawa kita berikan penghargaan kepada mereka, berikan satu motivasi sebenarnya, dorong mereka untuk buat perkara yang baik. Sebab itu banyak kajian menunjukkan bahawa pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini, dia wujud apabila dalam keluarga mereka sendiri sentiasa berikan kepercayaan, dan apabila mereka ini berjaya melakukan tanggungjawab yang diberikan, mereka diberikan penghargaan. Kadang-kadang tak perlu pun kita nak bagi benda, nak bagi duit, tapi cukup sekadar perkataan terima kasih. Ini pengalaman saya bila saya berada di satu cerita lah mungkin daripada ayah saya sendiri. Bila beliau berada di London, menolong seorang pakcik naik bas. Pegang tangan pakcik ni naik bas. Dan pakcik tu pusing sebut kepada ayah saya, dia kata, in my life, dia kata, di sepanjang hidup saya, dia kata, I have never seen, dia tak pernah jumpa, dia kata, orang sebaik anda. Walau seolah-olah biar betul, tapi penghargaan yang mereka berikan itu besar. Satu peluang saya bersama dengan satu orang namanya Edward McMahon di Award House di Kota London, Westminster Abbey itu telah hampir. Sempat berbincang dengan dia beberapa perkara. Dia adalah pengarang buku, satu tajuknya The International Award for Young People as a handbook, panduan kepada 130 buah negara. Jutaan orang baca bukunya sebagai panduan untuk cara untuk berbakti. Baik, apabila saya peluang untuk bercakap dengan dia, memberikan beberapa pandangan, tidak berhenti daripada mulutnya menyebut perkataan that is excellent, brilliant, whatever. Dia sebut sentiasa perkataan seolahnya puji. Sentiasa muji, seolah idea kita itu sentiasa hebat. Walhal beliau adalah orang yang begitu hebat. Jadi nak tunjukkan bahawa kadang-kadang kita terlupa perkara ini. Sebab itu Nabi SAW sendiri sentiasa menghargai para sahabatnya, sentiasa melihat kebaikan-kebaikan sahabatnya. Kan kita sering dengar yang berkaitan dengan apa? Orang yang sentiasa dengan kucing, Al-Bukhari. Kan? Sehingga kan diberi gelaran sebegitu. Melihat Sayyidatina Aisyah, isterinya, cantik, pipinya kemerah-merahan, dan digelar isterinya dengan perkataan Ya Humaira. Dan sentiasa memberikan pujian kepada sahabatnya di kalangan umum, berikan pujian kepada sahabat-sahabatnya, ahli keluarganya, memberikan supaya satu dorongan kepada mereka untuk jadi orang baik. Jadi salah satu perkara selain daripada kita boleh anjurkan aktiviti ataupun memberikan tanggungjawab, disebut satu perkataan empowerment, pendaya upayaan. Kita beri kepercayaan kepada remaja kita ni untuk buat perkara-perkara yang baik. Selain daripada itu, bila mereka dah berjaya buat, jangan lupa hargai mereka dengan ucapan terima kasih dan menyatakan bahawa ini adalah apa yang Allah SWT suka. Itu dia. Itu tanggungjawab dan juga apa yang perlu anda lakukan sebagai ahli masyarakat untuk sama-sama membantu rakan-rakan remaja. Saya percaya tugas dan tanggungjawab anda begitu besar untuk sama-sama mendorong perkara berbakti ini bukan perkara yang mudah. Ianya begitu susah sebab ianya melibatkan hati juga. Kerana kita perlu melaksanakan sesuatu itu dengan sebaik mungkin. Kerana setengahnya perkara berbakti ini memang takkan dipandang besar oleh ahli masyarakat dan sebagainya. Okey, kita bersama dengan rakan-rakan kita di Facebook. Sebelum itu saya ada satu soalan di SMS daripada Nur Afini. Ini berkenaan dengan ikhlas. Macam mana nak pastikan setiap bakti yang kita hulurkan tu sentiasa ikhlas dari hati tanpa ada niat yang mungkin terpesong dari tujuan asal. Saya percaya rakan-rakan remaja mungkin ada di antara rakan-rakan kita yang sekarang ni begitu khawatir apabila buat sesuatu, inginkan penghargaan manusia, begitu tinggi mengharapkan penghargaan dan sebagainya, sehingga kan rasa kecewa kalau
buat sesuatu tu rasanya macam dah buat tu sehabis baik dah, tapi tak ada pun orang hargai. So macam mana kita nak ketepikan perasaan-perasaan sebegini, Suhail? Baik, Alhamdulillah. Inilah satu situasi keadaan di mana penting untuk kita fahami. Untuk sampai ke peringkat disebut sebagai ikhlas ini sebenarnya mudah kalau nak ukur dari segi sudut real, zahirnya. Pertama, bila kita start aja kita kata saya ikhlas ni nak bantu, sebenarnya kita tak berapa ikhlas. Okay. Tapi bila kita rasa takut, ya Allah aku takut aku ni ikhlas ke tidak, sebenarnya kita ikhlas. Bila kita bimbang, aku takut aku tidak ikhlas, aku bimbang aku ni mungkin tak ikhlas kot. Itu sebenarnya bila sampai ke satu peringkat kita takut kita ni tak ikhlas, maka sebenarnya kita dalam kategori disebut sebagai kita ikhlas. Tapi bila kita rasa aku ikhlas, jadi sebut juga pada orang, tapi mungkin kita sebut ikhlas kepada diri kita, ya Allah, aku ikhlas buat perkara ini kerana ini adalah perintahmu, ya Allah. Aku tolong mak dan ayah bukan sebab supaya mak dan ayah lihat aku ni jadi seorang anak yang baik, tapi sebab Allah SWT perintahkan aku supaya bercakap dengan mereka, buat perkara dengan mereka, layan mereka dengan perkara yang baik sesuai dengan Allah SWT, sesuai dengan dengan firman Allah SWT yang minta supaya kita ni jangan bercakap fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma qawlan karima. Jangan kamu kata perkataan kepada mereka walaupun perkataan tapi nyatakan kepada mereka, layan mereka dengan layanan yang baik, dan bercakap mereka dengan perkataan qawlan karima, dengan kata-kata yang mulia. Maka sebab itu kita buat, walaupun kita tak diucapkan terima kasih, tak diberikan penghargaan, kita jelas kita tak kisah sebab semua itu datang dengan ikhlas, dengan niat bahawa ini adalah perintah Allah, ini adalah apa yang Nabi SAW suruh. Sebab itu apabila kita mengharapkan keredaan yang lebih besar, kita mengharapkan keredaan Allah SWT, maka jangan bimbang apabila Allah sayang kepada kita, maka Allah perintahkan seluruh malaikat untuk sayang kepada kita. Dan apabila Allah perintah kepada para malaikat, kata dalam satu hadis, mana Allah SWT perintahkan para malaikat untuk turun ke bumi, bagi tahu kepada manusia yang lain supaya sayang kepada manusia ini kerana Allah sayang kepadanya. Jangan bimbang. Apabila Allah sayang, Allah akan sayang. Apabila Allah sayang pada kita, malaikat sayang pada kita, dan manusia seluruhnya akan sayang. Baik. Tapi Faiz, ada satu benda yang kita kena jelas. Saya dah buat baik dah, saya dah tolong. Kenapa dia khianat saya? Bukan setakat tak terima kasih, dia pula khianat saya, dia pula buat saya macam-macam, dia pula kutuk saya macam-macam. Sebab itu kita kena faham Nabi SAW, apa yang Nabi SAW suruh, apa yang Nabi SAW ajak mereka kepada Islam. Jangan berzina, jangan minum arak, jangan mencuri, jangan zalim, jangan jahat, jangan jadi jahat, jangan pukul orang, jangan khianat orang, jangan sihir orang. Siapa yang tak suka kepada Nabi SAW? Yang marah, yang benci kepada Nabi SAW ialah orang-orang yang sentiasa menuruti hawa nafsunya. Sebab dia nak buat benda jahat, tak kesampaian, sebab Nabi halang, akhirnya dia tak boleh buat, dia marah kepada orang tersebut. Sebab itu jangan hairan, semua remaja di luar sana, saya nak sebut dengan tegas, jangan bimbang kalau orang yang benci kita itu, tak puji kita itu, yang kutuk kita nak buat perkara baik itu adalah orangnya pun tak baik. Kalau dia orang tak baik, orang perangai pun tak baik, jahat juga perangannya, dan dia benci kepada kita sebab kita buat benda baik, tak perlu bimbang. Sebab itu adalah sebahagian daripada mihnah, ujian kepada kita. Apabila kita buat benda baik, Allah SWT sebut, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Dan Allah SWT sebut lagi, wa yuthabbit aqdamakum, dan tetapkanlah pendirian kamu. Jangan bimbang dengan apa orang kata, jangan bimbang dengan apa orang nak khianat kita. Asalkan kita tengok orang tu kadang-kadang bukan baik pun, tapi kita kena bimbang kalau yang mungkin kata kepada kita adalah orang yang baik, yang ketegur kita itu, yang mungkin marah kita itu adalah mungkin seorang ustaz, mungkin ibu bapa kita, orang yang baik. Kalau mereka mula kata kepada kita, mungkin ada sesuatu yang tak betul pada kita. Tapi kalau orang yang kata kepada kita tu pun tak seberapa, dia pun perangai tak senonoh, duk marah kita buat benda baik, tak perlu bimbang. Yang kita perlu bimbang ialah apa Allah SWT kata. Yang kita perlu bimbang ialah apa yang Nabi SAW kata.
maka dalam hidup kita akan rasa tenang. Sebab orang yang macam ini, sebab itu Nabi SAW sebut beruntungnya orang yang jadi orang yang beriman ini, mereka diberikan ujian pun tak rasa apa-apa, sebab sabar. Dan bila mereka diberikan nikmat, mereka juga tak jadi sombong dan angkuh, sebab jadi orang yang bersyukur. Jadi terima kasih Suhail atas perkongsian. Semoga menjawab soalan daripada rakan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan berehat sekali lagi dan kembali selepas ni kita menjawab soalan daripada rakan-rakan kita. Dan untuk topik bicara sekali lagi, indahnya hidup berbakti. Hanya akan berkenaan dengan topik indahnya hidup berbakti bersama dengan Suhail Muhammad Kamarudin, merupakan Presiden Malaysia Gold Award Association dan juga merupakan penerima anugerah belia antarabangsa di London. Bersama-sama kita berkongsi berkenaan dengan topik indahnya hidup berbakti. Dan kita nak bersama dengan soalan daripada rakan-rakan kita di Facebook. Aisyah Najiha Nuraizan katanya hidup berbakti sangat subjektif. Pertanyaan saya sebagai seorang remaja, bagaimana kita nak ajak remaja lain sama-sama berbakti kepada agama khususnya? Mungkin dari cara nak approach rakan-rakan untuk sama-sama berbakti. Baik, Alhamdulillah. Ini disebut sebagai bagaimana untuk kita berperanan sebagai, ini disebut sebagai menjadi asbab, menjadi sebab orang lain mendapat hidayah. Orang lain mendapat hidayah, tapi yang paling penting pertama sekali, kita sendiri pun kena betul. Takut-takut sebelum kita nak ajak orang kepada agama, kita sendiri pun tak betul. Kita sendiri pun sembahyang tak jaga. Kita sendiri pun banyak perkara yang Allah SWT perintah pun kita tak jaga. Jadi macam mana kita nak ajak orang? Pertama ialah kita islah diri kita, perbaiki diri. Ini yang disebut salah satu lagi, iaitu jangan hanya kita ini menjadi orang soleh, tapi kita kena sebut sebagai orang yang kedua sebagai musleh. Kita jadi orang yang baik itu penting, tetapi dalam masa yang sama kita kena pastikan juga musleh. Kita ni adalah seorang musleh yang mana kita boleh membaiki ataupun bantu orang lain yang tak berapa soleh ataupun belum soleh, belum baik, untuk jadi lebih baik. Dan agama itu luas. Agama itu luas. Agama itu jangan digambarkan seolah-olah hanya soal zikir, baca Al-Quran dan salat. Agama itu ialah mencakupi segenap aspek hidup kita. Start daripada bangun tidur sampai takbir negara, sampai kita nak tidur balik. Masuk tandas pun ada agama ajar pada kita. Nak makan pun agama ajar pada kita. Nak berjalan pun agama ajar pada kita. Nak bercakap pun agama ajar pada kita. Sebab itu pertama sekali kalau kita nak ajak orang buat perkara baik ini, sebagaimana Allah SWT sebut nak ajak orang kepada agama, Allah SWT firmankan, auzubillahi minasyaitanirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kamu ke jalan Tuhanmu, ila sabili rabbika, ajak kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara yang baik. Jangan sampai kita ajak orang marah kepada kita. Jangan sampai cara kita mengajak orang sampai orang benci kepada kita. Kan? Ramai orang sebut perkataan, apa yang dia cakap tu betul, tapi cara dia cakap menyebabkan saya marah dengan dia. Akhirnya, mesej kita yang baik tersebut tak sampai sebab cara kita cakap. Sebab itu bahasa Inggeris sebut, what to talk is important, but how to talk is more important. What to eat is important, but how to eat is more important. Nak cakap apa nak cakap itu penting. Tapi how to talk, cara nak cakap itu lebih penting. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usaha untuk dakwah, uslub berdakwah, caranya nak mengajak orang kepada dakwah ini, nak ajak orang kepada perkara yang baik ini, juga Nabi menggunakan pelbagai approach, methodology, menggunakan pelbagai cara. Mungkin ada orang yang boleh kita sebut terus kepada mereka tentang ini adalah salah, ini tak boleh. Tapi ada juga orang yang tak boleh sebut macam tu, kita kena bagi kiasan. Ada juga orang yang tak boleh langsung kita nak tegur dia. Kita kena dakwah bilhal. Tunjukkan contoh di kita ini nak ajak orang baik, di kita tunjukkan perkara yang baik. Kita tengah sibuk nak main, kita katakan kita suka pergi tengok wayang, tapi sanggup keluar daripada wayang tu untuk tinggalkan wayang cerita tengah best, pergi semata-mata untuk pergi sembahyang maghrib. Itu dakwah bilhal. Dan dia pula sendiri adalah seorang yang hebat. Dia juga adalah seorang yang dihormati. Tapi dalam masa mereka boleh tinggalkan perkara tersebut untuk pergi tunaikan kewajipan kepada Allah SWT. Maka orang hormat kita,
kita ni dah lah pandai dalam kelas. Tapi dalam masa yang dah lah pandai, lepas tu boleh buat itu, boleh buat banyak benda, tapi dia tidak tinggalkan agama. Ini maknanya orang hormat kita bukan sekadar kerana kita ni pandai, kerana kita ni baik, kerana kita ni hebat, tapi sebab kita ada disiplin agama. Itu juga salah satu cara dakwah kita pada orang lain. Dan kalaupun mungkin kita tak boleh nak buat apa lagi pun, sebab itu ad'aful iman, selemah-lemah iman pun kita ialah kita doa kepada Allah SWT. Hati kita doa, ya Allah, aku tak mampu nak bagi hidayah, atau aku tak mampu nak ajak dia kepada kebaikan. Hidayah tu terletak padamu, ya Allah. Sebab itu kita kena faham, dalam kita nak ngajak orang kepada agama, nak approach orang untuk berbakti, untuk buat benda baik. Untuk berbakti dan buat benda baik, ini adalah suruhan agama. Sebab itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah SWT. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu ni tolong bantu birri dalam kerja baik dan wat taqwa, dan juga dalam kerja takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan kamu jangan tolong bantu dalam kerja buruk dan jauh keji dan mungkar. Jadi dalam usaha ini kadang-kadang dalam kita nak mengajak orang buat benda baik ini, nak mengajak orang pada agama, kadang-kadang kita dihadapi ujian dan sebagainya. Satu benda yang kita kena faham, hidayah bukan milik kita. Hidayah adalah milik Allah SWT. Kalaulah hidayah ini milik manusia, dah lama Abdul Muttalib dan sebagainya boleh masuk Islam, bapa saudaranya masuk Islam sebab dia boleh bagi dah. Tapi hidayah itu Allah SWT firman datang daripada Allah, dan kita hanya menjadi asbab kepada orang lain untuk dapat hidayah, untuk dapat perkara yang baik, dan mereka nak berbakti. Kita tak boleh paksa orang untuk berbakti, buat benda baik, tapi kita boleh ajak mereka dan serahkan pada Allah, sama ada Allah nak bagi mereka ini ada sentuhan, ada hati dan perasaan untuk berbakti pada agama, bangsa, negara, dunia seluruh, insyaAllah. Terima kasih Suhail menjawab persoalan daripada rakan kita pada malam ini. Dan yang terakhir, mungkin sikit pesanan daripada Suhail untuk rakan-rakan remaja supaya hidup kita ni selain daripada beramal pada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berbakti juga kepada insan-insan lain, berbakti kepada hidupan lain, insya-Allah. Semoga hidup kita diberkati juga. Mungkin ada sedikit saranan daripada Suhail. Baik, alhamdulillah. Semua sekali remaja di luar sana dan juga pendengar Hakim yang direkasihi oleh Allah SWT. Saya dah buat satu pemperhatian dan kajian, Faizal. Alhamdulillah. Saya dah teliti orang yang paling kaya di dunia. Sampailah dekat Malaysia ini. Saya kaji apakah punca di antara mereka ni jadi kaya. Rupa-rupanya ada satu benda yang sama kepada mereka. Satu benda yang sangat sama kepada mereka. Satu titik persamaannya ialah mereka ini jiwanya sentiasa ingin berbakti. Walaupun mereka bukan Islam, asal sahaja mereka asal sahaja niat untuk berbakti, sebab Allah bagi satu jaminan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang syukur ini Allah tambahkan nikmat kepada mereka. Cara mana mereka bersyukur? Cara mana apabila mereka dapat nikmat, kongsi kepada orang lain. Dan Syekh Mukhtar Al-Bukhari dalam buku saya baca biografi dan Syekh Mukhtar Al-Bukhari sebut, saya mengambil alih syarikat-syarikat yang nak bankrupt bukan kerana saya nak jadi kaya, tapi sebab dalam itu ada manusia yang mana manusia tersebut ada tanggungjawab kepada keluarganya, nak bagi makan kepada anak dan isterinya. Maka sebab itu saya nak pastikan semua sekali ada pekerjaan, dan saya nak pastikan kalau boleh ramai orang dapat kerja, dengan asbab saya orang lain boleh makan. Dan Warren Buffett, Bill Gates sedekahkan hampir 99% dalam wasiat mereka kepada Yayasan Gate nak bantu orang lain. Jadi kita malu pada orang yang bukan Islam, sentiasa nak berbakti. Hiduplah untuk berbakti, kerana orang yang berbakti akan terus hidup amalannya walaupun mati. Dan juga kita lakukan perkara sebanyak mungkin kebaikan. Start saja bangun tidur, mungkin 3B kita boleh ingat. Pertama, sentiasa berfikir yang positif untuk buat benda baik. B yang kedua, sentiasa bercakap benda yang baik, bercakap benda yang positif. B yang ketiga ialah sentiasa buat perkara yang positif, perkara yang baik. Moga-moga Allah rahmati kita, Allah berikan kebaikan kepada kita, Allah berikan rahmat dan ampunkan dosa kita, insyaAllah. Terima kasih Suhail atas perkongsian pada malam ini untuk topik bicara kita, indahnya hidup berbakti. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan yang terus setia bersama-sama kami kurang lebih sejam ini untuk bersama dalam Remaja Hakim FM berkongsi topiknya, indahnya hidup berbakti. Semoga